Kalau kita sudah mempermakhlukkan Allah, kita dah mempermakhlukkan Tuhan, maka apabila Dajjal keluar nanti, kita mempertuhankan makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu ya, akhir zaman nanti apabila Dajjal keluar, berbondong-bondong akan ikut Dajjal. Kita nak cari grup ya, nak cari grup yang mana, nak identify grup yang mana kita nak ikut ya. Kita bilang grup yang betul ya, grup yang mengamalkan ihdinas siratal mustaqim. Kerana siratal mustaqim itulah jalan yang betul. Siratal mustaqim yang mana? Dia pun bilang di jalan yang lurus, dia pun bilang jalan lurus, dia bilang jalan lurus. Tajuk yang diminta kami bincangkan pada malam ini ialah pentingnya belajar ilmu tauhid. Tuan-tuan sekalian ya, belajar agama itu penting. Menjadi orang Islam itu wajib. Menyembah Allah itu wajib bagi semua. Segala yang tak sembah Allah ni pun, yang dia mengaku ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, bagi mereka pun semua Tuhan mereka ialah Allah. Cuma mereka tak kenal. Yang wajib mereka sembah ialah Allah. Dan yang mereka sembah tu semua mereka tak boleh sembah sebetulnya. Kerana hanya Allah saja Tuhan, hanya Allah saja yang berhak disembah. Dan kita alhamdulillah, kita orang Islam, kita tidak sembah kecuali Allah Rabbul Alamin. Kita tidak menyekutukannya, kita tidak mensyirikkannya. Namun untuk mengekalkan diri kita menjadi orang yang menyembah kepada Allah, kita dah beriman hanya kepada Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, pun masa boleh dirosakkan kalau sampai Allahnya itu kita tidak kenal. Bahkan Allahnya itu orang boleh persifat-sifatkan macam-macam. Orang mengatakan, umpamailah kita bilang ibu kita hanya Fulanah binti Fulan, ibu kita. Kita memang tak nak derhaka, kita memang nak taat. Tetapi orang akan pasangkan sifat yang bukan-bukan pada ibu kita. Maka kita sudah jadinya itu dah bukan ibu kita. Sebab ibu kita tidak bersifat begitu. Ibu kita tinggi, dia bilang orang yang rendah. Ibu kita pandai masak, dia bilang tak pandai masak. Ibu kita lahir di tempat sekian. Kalau dah bukan dia, bukan ciri-cirinya, bukan ukurannya, bukan kepadanya, bukan diri dia. Kita panggil 10 kali ibu pun maknanya bukan ibu. Dan kita mengatakan, oh awak taat kepada ibu, saya pun taat hanya kepada ibu saya. Bukan, awak taat kepada yang lain. Kalau kita dah mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah, kita kena tahu Allah yang kita sembah tu bagaimana. Siapa itu Allah? Supaya jangan apabila orang mensifat-sifatkan Allah dengan sifat yang tidak-tidak, kita mengiyakan. Orang mensifatkan Allah sifat macam makhluk, semua nanti kita akan tengok ya. Kita pun kita tak tahu, kita bilang iya. Kalau gitu pas sudah mengatakan Allah dengan makhluk sama. Tidak boleh. Dan kita belajar, dalam kita belajar ilmu ni tuan-tuan sekalian, kita tidak usahlah kita belajar ikut apa yang kita suka. Not learn what you like, learn what you need. Bukan hanya kita suka, bukan boleh pilihan kita nak belajar apa, nak belajar apa. Umpamanya lah, kita datang ke masjid. Boleh tak budak darjah 1 masuk sekolah, dia masuk tak tahu, dia bilang apa saya tak nak belajar pelajaran darjah 1, saya terus nak ambil engineering. Boleh tak? Tak boleh. Terus saya nak ambil ilmu kedoktoran. Tak boleh. Kerana mesti kena go through, tak boleh tidak, daripada peringkat awalnya sampai begitu. Ya. Jadi kita pun begitu tuan-tuan sekalian. Kita kena tahu apa ilmu yang fardu, yang wajib, yang tak boleh tidak kita pelajari. Jadi jangan sampai kita betul-betul menekuni berbagai-bagai bidang ilmu, baik ilmu akademiknya, baik ilmu agamanya sekalipun, sampai bersungguh-sungguh, sampai bertahun-tahun. Tapi ilmu yang penting, yang wajib bagi kita, kita tak belajar. Tak boleh tidak. Jadi kita kena belajar benda yang kita perlu, yang kita mesti belajar. Bagaimana kita katakan tadi, tak bolehlah kita datang ke masjid, kita tengok jadual kuliah. Yang ni aku minat, yang ni aku seronok, yang ni nampak bagus, yang ni nampak semangat, yang ni boring. Tak boleh. Nanti kita kalau pilih-pilih, kita kena tahu nak pilih pun apa yang kita perlukan, apa yang tak boleh tidak kita belajar. Bagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim. Fardu ya. Ilmu yang mana yang fardu? Ilmu menuntut ilmu fardu atas setiap muslim. Maka ilmu yang fardu itu ialah yang tanpa dia belajar dia tak boleh jadi muslim.
Dia tak boleh jadi muslim, rosak muslimnya, ataupun terkeluar daripada muslimnya, ataupun tak lengkap muslimnya. Jadi ilmu yang dia wajib belajar ialah ilmu yang boleh menjadikan dia kekal sebagai orang Islam, bahkan baik sebagai orang Islam, menjalani hidup sebagai orang Islam, mati sebagai orang Islam. Ilmu yang itu yang dia wajib belajar, tak boleh tidak, ya. Dan begitu wajibnya belajar ilmu, tuan-tuan sekalian, sampai no excuse. Tak ada boleh kita kasih alasan. Sampai baginda mengatakan, utlubul ilma walau bisin, untuk ilmu sampai pergi negeri Cina. Umpamanya lah di Pulau Pinang cari tuan guru, tak ada, semua tuan guru dah meninggal, dah pindah, sana tak ada, sini tak ada. Macam mana? Ada di Kedah, wajib pergi tak? Wajib. Rupanya Kedah pun tak ada, semua dah pindah pergi Fatani. Kena pergi tak? Pergi. Cari Fatani pun tak ada, Kelantan pun tak ada, Indonesia pun tak ada. Ada tak ada, semua tuan-tuan guru dah pindah ke China. Kena pergi tak? Kena pergi. Kena pergi. Habis kalau tak ada kenderaan, tak ada apa payah, jalan kaki. Sebab benda tu fardu, wajib. Maknanya tak boleh tidak, kena belajar. Mafhumnya, kalau dah sampai ilmu tu yang wajib kita belajar, kita kena pergi walau sejauh negeri Cina. Betapa pula di tempat kita ada alim ulama, di tempat kita ramai ustaz-ustaz, di tempat kita banyak kuliah-kuliah, di tempat kita banyak peluang kita menimba ilmu. Maka tak ada alasan untuk kita tidak belajar. Sampai ke negeri Cina pun kita kena pergi. Ini kan pula di tempat kita sendiri. Maka begitu tuan-tuan sekalian, ya. Kita sebagai orang yang belajar, kita tak boleh tidak, kita kena tengok apa ilmu yang kita wajib belajar. Dan sebagai orang yang mengajar, dan sebagai orang yang mengatur kurikulum pelajaran, baik jadual kuliah di masjid, baik di madrasah, tak boleh tidak kena berikan apa yang orang-orang wajib. Jadi AJK masjid pun tak boleh pilih. Dia tahu umpamanya lah ilmu-ilmu asas, mana dia tahu? Dia contohkan diri dia sajalah. Kalau diri itu rasanya dah lengkap begitu, kalau diri dia pun rasa tak lengkap, ya, bermakna payahlah, ya. Jadi apa AJK masjid pun dalam nak memenuhkan jadual-jadual kuliah, tak boleh ambil ustaz tajuk ini falsafah Yunani, dan juga umpamanya ketamadunan Mesir kuno, umpamanya lah. Apa kena mengena kita belajar itu semua tu? Umpamanya lah, contohnya, ya. Jadi dia nak letakkan jadual, nak ambilkan ustaz pun dia kena perasan, kena tahu. Dan ilmu-ilmu ini pulanya yang kita bilang kita wajib belajar ni bukan hanya sekali, ulang dan ulang dan ulang dan ulang sampai kita meninggal dunia. Sebab benda-benda ni wajib. Sekali kita terlupa, sekali kita tersilap, nasib baik hadir kuliah yang berikutnya disebut lagi. Ilmu-ilmu yang begini kita tak boleh kita belajar one off. Sekali dah belajar, ulang, khatam, ulang. Sama ada ulang kitab yang sama ataupun dengan kitab yang baru, kitab yang lebih besar lagi, tapi kandungannya sama, cuma tambah lagi. Kandungannya sama tapi tambah lagi. Jadi masak betul-betul ilmu itu menjadi tersemat di darah daging, ya. Begitu. Jadi ilmu yang wajib kita belajar, yang pertama sekali termasuk ilmu fardu ain ialah ilmu tauhid. Mengenal Allah nombor satu, mengetahui keesaan Allah, lain Allah daripada makhluknya, besarnya Allah, hebatnya Allah, perkasanya Allah, mulianya Allah, maha layak disembah Allah, tidak lainnya. Kalau kita tak belajar ilmu tauhid ini, nanti orang kata Tuhan bersifat begini, ya. Tuhan bersifat begini, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita dah pasangkan Allah sifat makhluk, nanti apabila Dajjal keluar muncul, kita sekarang sudah mempermakhlukkan Rabbul Alamin. Tidak mustahil satu masa nanti mudah kita mempertuhankan makhluk. Sekarang kita mempermakhlukkan Tuhan. Allah macam manusia, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Allah kita tak belajar tauhid yang betul. Kalau kita sudah mempermakhlukkan Allah, kita dah mempermakhlukkan Tuhan, maka apabila Dajjal keluar nanti kita mempertuhankan makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu, ya, akhir zaman nanti apabila Dajjal keluar, berbondong-bondong akan ikut Dajjal, ya. Di kalangan orang yang bergelar ustaz, yang bergelar orang alim sekalipun, ya, ribuan, bahkan setengah riwayat mengatakan puluhan ribu akan keluar ikut dia, ya. Kenapa? Tak kenal
Dia ngaku Tuhan, iyakan saja. Dan ini pelajaran perlu kita tahu untuk lulus. Bukan setakat hidup. Hidup memang betul. Ya, hidup hatta dia sembah selain pada Tuhan sekalipun, dia masuk rumah ibadat lain sekalipun, tak ada orang boleh komen dia, tak ada orang boleh tangkap dia. Tetapi sakaratul maut dia nanti, macam mana dia nak lulus tauhid pada Allah Ta'ala kalau sepanjang hayatnya dia tak kenal Tuhannya. Sedangkan pada ketika itu banyak tipu daya daripada syaitan. Dan macam mana kalau akhir zaman, kalau dia panjang umur, jumpa pada zaman fitnah, zaman dajjal, mengaku itu Tuhan, mengaku ini Tuhan. Macam mana kalau dia tidak belajar tauhid, dia mengiyakan saja. Dan sebetulnya perlu mengenali Tuhan bukan hanya untuk sekadar menghadap sakaratul maut, itu penting, dan menghadap akhir zaman itu penting. Bahkan harian kita ini sendiri, kalau kita kenallah Tuhan kita, lapanglah dada kita. Kalau kita kenal Tuhan kita, baiklah akhlak kita. Tadi kita tengok saudara kita tu ada taruh sunnah yang paling tinggi ialah akhlak. Macam mana kita nak akhlak? Kerana siapa? Kerana Allah Rabbul Alamin. Kalau kita tak kenal Allah, kita tak kuasa nak berakhlak pun. Kalau kita tak kenal Allah, kita tak tahu Allah, kita tak kuasa nak jaga halal haram pun. Kalau kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak ada relax dalam diri kita. Kita rasa macam seolah-olah tak ada pembantu bagi diri kita. Tak ada yang mempedulikan kita. Kalau kita tak kenal Allah, kita boleh rasa kita boleh jadi angkuh dan sombong. Kenapa? Kita rasa membesarkan diri. Kita merasa atas upaya aku, atas daya aku. Orang tak kenal Allah, rosak fiqahnya, rosak tasawufnya, rosak akhlaknya. Bagaimana kita kalau belajar, tuan-tuan sekalian, tidak boleh belajar ilmu tasawuf kecuali sudah mahir fiqahnya. Begitu juga fiqah tu, syarat sembahyang, rukun sembahyang, batal wuduk, kan fiqah kan hukum syarak. Tak ada mana kita boleh belajar, tak ada mana kita boleh dapat, tak ada mana langsung boleh dapat ilmu syariat yang tepat kalau kita punya tauhid tak ada. Ilmu syariat, segala ilmu dari Allah Rabbul Alamin, ya. Ini peri pentingnya, ya. Sebab ilmu tauhid itu mengenal Allah Ta'ala, mengimani Allah Ta'ala, mempertuhankan Allah, ya, dengan menyembahnya dengan sebetul-betulnya, tiada menyekutukannya dengan makhluknya, dengan sifatnya, dengan apa semua. Jadi segala ilmu adalah ampunnya Allah. Segala ilmu adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Segala ilmu adalah untuk taat kepada Allah. Bagaimana orang kalau Allahnya sendiri dia tak kenal, Allahnya sendiri dia sifatkan dengan sifat yang tidak-tidak, Allah tak akan beri dia ilmu untuk menyembah Allah. Ibaratlah contoh, kita sebagai tuan rumah, kita ada orang gaji kita, orang gaji taat dengan kita, ya tuan, ya tuan, dia tak dengar cakap tuan-tuan lain, cakap kita aja dia dengar. Suruh kita, dia iktiraf, orang gaji ni baru aku bilang kau kena buat ini, kau buat ini. Kita ajar lagi, buat ini cara begini, buat sampai baik, sampai dia boleh mahir, sampai dia boleh bagus. Tapi kalau orang gaji kita ni kurang ajar punya orang, umpamanya lah, sekejap panggil kita tuan, sekejap panggil kita budak, sekejap panggil kita mat, suka hati mat, panggil dia menyamakan kita dengan kawan-kawan dia. Dia menyamakan kita dengan budak kecil. Ada kuasa aku nak ajar dia, aku tinggal tunggu waktu aku nak pecat dia saja. Sebelum pecat aku tindak atas dia dahulu, ya. Ada aku nak ajar dia, awak kalau bikin kerja begini, awak kena begini, sampai dia mahir, sampai dia bagus, sampai aku boleh kasih dia gaji yang elok. Tak ada mana aku nak beri sama dia. Pandai-pandai kau hidup segitu, kerana aku kasihankan kau, kau masih boleh duduk dalam rumah aku, masih boleh aku bagi kau makan, beri kau minum. Tetapi nama aku nak berikan kau pengetahuan, skill, sampai kau boleh jadi pekerja yang bagus. Tak ada mana, tak ada mana. Maha suci Allah Ta'ala. Sebab itu orang yang akidahnya lari, tuan-tuan sekalian, ingat ya, akidah kita lah akidah ahli sunnah wal jamaah, ya. Dan ahli sunnah wal jamaah bukan mazhab. Akidah ahli sunnah wal jamaah itulah agama. Itulah agama Islam yang sebenarnya, ya. Dia bukan mazhab, bukan satu fahaman, ya. Itulah agama. Jadi akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kalau kita pergi ke akidah kita betul, kita mempertauhidkan Allah, Allah akan bukakan ilmu bagi kita. Ilmu, dah mengenal dia, kita dah tahu dia, maka Allah Ta'ala bukakan kita ilmu untuk mengibadatinya, untuk menghambakan diri kepadanya, untuk macam mana nak patuh perintahnya, maka diberikan kita ilmu syariat. Baik itu, ya, kita tengok orang-orang yang akidahnya ni lari, ya, yang tidak berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fiqah dia pun kocar kacir tau.
Sembahyangnya niat dia tak macam kita, rukun sembahyang dia tak macam rukun kita. Kita rukun ada niat. Niat letak dalam hati, muqaranah dengan fi'il amalan itu. Dan niat sunat dilafazkan. Dan niat adalah membezakan antara amalan biasa harian dan dengan ibadat. Niat membezakan antara satu ibadat dengan satu ibadat. Usalli sunnatat duha, saya masuk pukul 8 pagi, saya boleh usalli sunnatat duha, fulan sembahyang 3-4 orang sembahyang. Semuanya berbeza. Yang membezakannya apa? Satu usalli sunnatat tahiyatul masjid, satu usalli sunnatat duha, satu usalli sunnatal isyraq, satu usalli sunnatal wudu, satu masing-masing membezakan dengan niatnya. Tapi orang kalau tauhidnya tak betul, niatnya saja pun dah tak betul. Tak ada usalli, tak boleh. Tapi macam mana kau nak bilang kalau tak sembahyang, kau nak sembahyang, kau nak bilang kau nak sembahyang, nak duha? Ini kita nak menunjukkan bahawasanya kalau tauhidnya tak betul, syariatnya pun kocar-kacir. Ini kita nak tunjukkan ya. Apa kalau tauhidnya tak betul, syariatnya tu pun kocar-kacir. Bagaimana kita bilang macam mana mereka punya sembahyang ya? Kalau mereka tak ada usalli sunnatat duha, usalli sunnatat zuhri qabliyatan, usalli sunnatat tahiyatul masjid, macam mana nak membezakan? Kalau tak bezakan dan main buat aja, bermakna kocar-kacir. Apa asal dia boleh buat kocar-kacir? Sedangkan kita alhamdulillah ulama-ulama kita dari kecil, tuan-tuan guru kita dah ajar niat ini begini, niat ini begini, niat ini begini. Dan mereka kalau dah niat dalam setiap ibadat ini, kita nak menunjukkan, kita nak beri contoh ini bahawasanya orang kalau tauhidnya tak betul, maka pelaksanaan syariatnya pun kocar-kacir. Kenapa? Mereka tak diberi oleh Allah Ta'ala. Maka macam mana dia punya sembahyang? Tak ada niat yang betul. Itu kenapa sampai begitu sekali? Sampai keliru, sampai begitu sekali. Sampai tak kemas pelaksanaannya sekali. Kerana tauhidnya tak betul. Kerana tauhidnya kepada Allah Ta'ala tak betul, kerana akidahnya tak betul, maka syariatnya pun Allah Ta'ala tak bukakan bagi mereka. Tidak mereka nampak apa yang kita buat kecuali salah belaka. Tidak apa yang mereka buat pada mereka itu tepat belaka. Allah Ta'ala tak berikan futuh. Sedangkan kita tahu kalau aku tak buat gini dari kecil, tuan guru aku dah bilang salah, kena ulang sembahyang kau. Salah, mak kita bilang kena ulang wuduk engkau. Betul tak? Kemas semua begitu. Mereka dibiarkan saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahayanya kalau tidak belajar ilmu tauhid ini tuan-tuan sekalian ya. Ilmu syariat takkan dapat. Akhlak lagi jauh sekali. Kalau tidak ada fiqah, tidak akan ada dapat ilmu tasawuf. Tidak ada ilmu tauhid, tidak akan dapat ilmu fiqah. Tak ada fiqah, tak dapat. Sebab itu kita tengok ibadatnya bercelaru, ibadatnya tidak kemas, ibadatnya tidak rapi, akhlaknya pun na'udzubillah min zalik. Dia punya tingkah lakunya, tikam orangnya, banting saudaranya. Allah, semua itu ya tidak mencerminkan akhlak yang sebagaimana kita pelajari ya. Itu kesan kalau orang sampai akidahnya lari. Pokok pangkalnya engkau tak sembah Tuhan dengan sebenar-benar sembah. Kalau tidak Tuhan, kenapa Tuhan kau tidak mempertuhankan dengan sifat yang sebenar-benarnya? Belajar ilmu tauhid ini wajib tuan-tuan sekalian untuk mengenal Allah Ta'ala. Kalau kita belajar tauhid yang wajib, satu silibus tu tak lamalah. Kita buka kitab yang paling tipis sekali lah. Kitab yang paling tipis sekali tu seperti kitab pelajaran ilmu tauhid yang kita selalu baca dengan disusun oleh Habib Abdillah tu. Kalau kita tekun-tekun belajar 3 minggu dah boleh khatam dah. Tak susah tau. Kita belajar satu hari taruhlah dalam 40 minit ya. 40 minit. Kita tekunkan hari-hari 3 minggu dah boleh khatam. Taruhlah seminggu sekali. Dalam 6 bulan 7 bulan dah boleh khatam dah. Tak berat pun ambil waktu kita setiap minggu dalam 40 minit lah. 1 jam lah taruhlah. Setiap minggu sekali kita belajar. Dalam berapa bulan saya dah khatam. Dan ilmu wajib. Sayang, kita belajar ambil engineering fakulti sampai berapa tahun kita belajar. Tak cukup degree, ambil lagi. Tuhan kau tak kenal. Enjin kau kenal. Wire dia kau kenal. Pekakas dia semua kau kenal. Peralatannya kau kenal. Kau tahu, kau dengar bunyi enjin gini saja kau tahu ini dia rosak, ini begini. Kau kenal, bukan main. Orang perempuan, ilmu macam-macam lauk dia kenal, ikan dia kenal, rempah dia kenal, jintan dia kenal, cengkeh dia kenal. Tuhan dia boleh tak kenal Allah. Tuhan dia boleh tak kenal Allah. Jadi malam ini kita pesankan tuan-tuan sekalian bahawa wajib belajar tauhid. Kalau dalam kita punya ya, kenapa tuan-tuan sekalian kita tak boleh bilang tentang perkara tauhid ini. Fiqh boleh ada
Boleh ada apa kita bilang khilaf ulama ini ulama ini. Tauhid cuma satu saja. Satu saja, tidak ada khilaf. Kerana kita menyembah Tuhan yang satu. Semua menyembah Tuhan yang sama, ya. Baik, kita bilang belajar ilmu tauhid ini wajib, ya. Kita wajib belajar satu persatu. Kita belajar sifat 20 Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak boleh mengatakan alah semua sama belaka. Tak sama. Nabi kita ada menyebutkan, ya. Yahudi berpecah kepada 71 puak. Nasrani berpecah kepada 72 puak. Umat aku berpecah kepada 73 puak. Satu saja yang selamat, lagi 72 dalam neraka. Belaka ini bukan kita cakap, ya. Hadis Nabi SAW, ya. Jadi satu saja yang selamat. Yang satu ni yang mana, tuan-tuan sekalian? Yang satu ini yang kita perlu cari dan kita belajar. Nombor satu, kita nak belajar tauhid, kita kena identify yang satu ini. Kita dapat bezakan satu. Oh, ustaz bilang kena belajar tauhid. Kita dengar sana pun ada kuliah tauhid, kita pun belajar. Kita belajar pahaman selain pada ahli sunnah jemaah. Tuhan boleh di atas, Tuhan boleh di bawah, Tuhan boleh di tengah, Tuhan boleh di tepi. Kita belajar apa? Pahaman Mu'tazilah. Kita belajar pahaman Jabariyah. Allah tauhid juga. Tapi yang mana satu? Daripada grup yang mana? Nombor satu, kita kena identify grup yang mana tu yang betul. Kerana Nabi sedang mengatakan satu saja yang selamat. Satu saja yang selamat, ya. Yang satu ni yang mana, tuan-tuan sekalian? Yang satu inilah yang atas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar. Subhanallah, ya. Kita umat Islam dipandu oleh Allah Ta'ala satu hari 17 kali tau. Dengan kita minta ihdinas siratal mustaqim tu, kita minta tauhid yang betul tu. Kita minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus nombor satu ialah keimanannya, akidahnya yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Itulah grup yang satu tu yang atas siratal mustaqim. Mereka bilang kami pun atas siratal mustaqim, kami tidak menyeleweng. Baik, ada bukti. Kau punya konsep ini, kita bilang kita nak cari grup, ya. Nak cari grup yang mana, nak identify grup yang mana kita nak ikut, ya. Kita bilang grup yang betul, ya, grup yang mengamalkan ihdinas siratal mustaqim. Kerana siratal mustaqim itulah jalan yang betul. Siratal mustaqim yang mana? Dia pun bilang di jalan yang lurus, dia pun bilang jalan yang lurus, dia bilang jalan yang lurus. Yang lain kalau bilang kita ni ahli bid'ah. Yang lain kalau mengatakan kita ni syirik sembah kubur. Nauzubillahi min zalik. Allah disamakan kita dengan tokong. Nauzubillahi min zalik, ya. Allah. Yang lain mengatakan sahabat Nabi tak betul, begitu gini. Jadi yang mana? Semua mereka katakan, setiap satu mengatakan mereka yang betul, kita yang tak betul. Jadi yang macam mana satu? Yang atas siratal mustaqim. Kita pun sembahyang baca siratal mustaqim. Ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang penting, ya. Jalan yang lurus, iaitu jalan mereka yang telah kau beri nikmat atas mereka itu. Siapa itu? Alladzina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang yang telah beri nikmat ialah para nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Kita minta jalan mereka. Jalan mereka itulah jalan yang lurus. Jalan luruslah siratul mustaqim. Siratul mustaqim itulah agama yang benar. Agama yang benar. Jadi di sini kita nak tengok grup yang mana. Kita tengok grup kita ni tally ke tidak pahaman kita, ataupun kita ada bercanggah, kita ada berselisih dengan nabiyin, siddiqin, syuhada, salihin. Kita minta jalan mereka tapi kita anti mereka. Apa makna? Kita minta, Pak Imam, saya nak join grup Pak Imam, saya nak join grup Pak Imam. Tapi dalam waktu yang sama kita bilang Pak Imam ni tak betul, Pak Imam ni salah, Pak Imam ni menyeleweng. Apa makna kita bilang ikut Pak Imam? Padahal kita musuhi Pak Imam. Bermakna kita nak ikut jalan Pak Imam ke kita nak Pak Imam ikut cakap kita? Terbalik. Siratal mustaqim ialah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah jalan pada nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Sekarang kita nak tengok tuan-tuan sekalian. Ini kita bertanya, tuan-tuan cek sendiri. Kalau salah pandangan kita ni, jujur terhadap Allah Ta'ala. Malam ni juga kita taubat pada Allah Ta'ala. Sekarang kita nak sama-sama tengok pahaman yang kita ada ni sekarang ni, pahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Kita ngam tak? Kita kamcing tak? Kita support tak nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin? Satu daripadanya kita anti, bermakna kau punya minta jalan yang lurus tu tak sincere, tak jujur. Tak jujur maknanya tak benar. Kita punya fahaman ahli sunnah wal jamaah, ada nabi-nabi yang kita anti tak? Ada nabi-nabi yang kita musuh tak? Yahudi musuh pada Nabi kita, musuh pada Nabi Isa, memang tak boleh terimalah. Nasrani musuh Nabi kita, tak terima, dia anggap macam-macam. Dia tidak.
Nabiyin, penghulu Nabi, Sayyidul Mursalin, baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada kurang senang Nabi kita diselawatkan, kurang senang orang sebut nama Nabi kita, jaga-jaga ya. Jangan perbuatanmu ini, tak hadir maulid tak berdosa. Tapi kau punya kenapa kau tak suka maulid, itu yang kau kena tanya kenapa. Kalau kau tak suka kerana kau ada rasa uneasy, uncomfortable Nabi diselawatkan, Nabi disebutkan, hati-hati ya. Kau minta jalan Nabi tapi kau macam tak support Nabi pulanya. Hati-hati ya. Imam Habib Abdullah Haddad, orang tanya dia. Sini ada bikin hal Imam Haddad kemarin kan, baru lepaskan hal Imam Haddad ya. Orang tanya Imam Haddad, Tuan Imam, orang kalau sebelum bang dia ada selawat kan, kita kan baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kemudian ada selawat atas Nabi kan. Dia tanya, boleh tak tu? Nak bang selawat-selawat dululah, boleh ke? Imam Haddad bilang, itu tak menjadi apa, asal kalimat bang itu tak ditokok tambah daripada Allahu akbar sampai la ilaha illallah. Selawat tu ada setengah tempat panjang sikit, ada setengah tempat terpendek sikit. Tentang orang baca selawat sebelum bang tu tak ada apa-apa, bolehlah, sebab dia memang sebelum bang. Yang ada masalahnya di sinilah soalan anda. Macam anda tak suka orang selawat atas Nabi saja, panjang lebar dia sebutkan. Jangan cakapanmu ini menunjukkan akidahmu lari. Jangan cakapanmu ini menunjukkan kau dengki kepada baginda. Jangan perbuatan ini kau merasa macam baginda tak layak untuk disebut begini dan begini. Hati-hati, orang yang berselawat tu tak ada apa-apa, engkau punya akidah yang itu. Jadi kalau kita ada tak minat yang perkara-perkara berselawat atas Nabi, Allah sendiri selawat atas Nabi lah, ini contoh ya. Allah sendiri selawat atas Nabi, kita tak minat, takkah bermakna kau dengan Rasulullah kau tak full support Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kau tak pandang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia dah ada sedikit isu dengan Nabi. Dia ada isu dengan situ Nabi. Tak ada, aku tak ada isu dengan Nabi. Isu dengan ahli bait Nabi, isu dengan Nabi. Isu dengan pencinta Nabi, isu dengan Nabi. Kalau kita dengan apa menteri fulan-fulan, aku tak ada isu dengan dia, tapi penyokong dia semua kau anti. Penyokong dia kau bilang salah, yang mana kau ada isu dengan dia lah. Sebab aku sokong dia, betul tak? Kalau gitu orang ada isu dengan Nabi. Sekarang ni kita punya pahaman kita ada anti Nabi tak? Ada isu dengan Nabi kita tak? Alhamdulillah, dengan Nabi Musa tidak, dengan Nabi Adam tidak, dengan Nabi Sulaiman tidak, dengan Nabi Zakaria tidak, dengan Nabi Muhammad lagi tidak. Alhamdulillah. First Nabiin kita tak ada itu. Nabi Siddiqin, setengah kaum tak suka Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ali saja betul, Abu Bakar tak betul, Umar tak betul. Dia ada isu dengan Siddiqin. Diisu dengan Siddiqin, tapi dia minta jalan Siddiqin, tapi dia isu dengan Siddiqin. Betul tak tu? Kontradik tak? Kalau kau tahu ada grup yang gitu, kau jangan belajar dengan dia. Ini kita baru nak sebut, belum kita sebut isi tauhidnya, belum sebut dia. Cuma cari grup, nak identify grup mana yang kita boleh ikut belajar tauhidnya ya. Grup kita ada isu tak Sayyidina Abu Bakar? Sini tarawih berapa? 20 ke? 8. Tapi ada sebut Abu Bakar Siddiq, ada tak? Ke tak ada baca langsung? Ada sebut apa Sayyidina Umar Khattab, ada ya. Selawat aja juga. Mimbar khutbah ada sebut tak? Hari Jumaat ada sebut. Semoga Allah meredai khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abu Umar, ada sebut dalam khutbah dia. Of course adalah khutbah daripada Jabatan Agama kan. Menunjukkan kita tak ada isu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kalau mereka tak ada sebut, bahkan setengah mereka kutuk lagi. Dalam ceramah mereka ada orang boleh kutuk begitu. Jadi kalau kita ada sebut, baik dalam pas tarawih kita, baik kita sebut dalam selawat-selawat kita, baik kita sebut dalam khutbah kita, menunjukkan kita tak ada isu dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kita ada isu dengan any of Siddiqin. Semuanya kita sebut. Dan kita sebut lagi, dan Allah Ta'ala merahmati juga pada sahabat-sahabat Nabi, pada khalifah Nabi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan yang berikutnya, dan mengikuti berikutnya sampai ila yaumidin, wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumidin. Kulluhum, seluruh mereka kita doakan. Kita tak ada isu dengan satu pun. Bermula dengan Sayyidina Abu Bakar sampai Siddiqin yang sampai akhir zaman. Kita tak ada isu. Siddiqin, syuhada pada syuhada. Kita ada isu tak? Alhamdulillah tak ada isu. Kita ziarah makam orang-orang syahid-syahid, kita doakan mereka, kita percontohkan mereka. Setengah orang tak kasih pada syuhada, pada salihin. Fulan tak betul, Imam Syafi'i tak boleh ikut mazhab dia seorang. Mana tahu dia silap? Mana silapnya? Mana silapnya?
Mana silapnya? Kalau kau bilang mungkin dia ada silap, mana silapnya? Mana silapnya? Baik ya. Apa? Tak boleh ikut dia seorang. Mana tahu dia silap? Banyak kau ada isu, kau dah sangka tak baik dengan Imam Syafi'i. Imam Ghazali banyak hadis salah, banyak hadis palsu. Imam Ghazali dia sebut begitu. Masya-Allah, naudzubillah. Habib fulan lagi tak betul. Kiai fulan banyak begitu begini. Macam-macam dia sebut. Jadi kau ikut siapa ni? Kau minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu nabiyin, siddiqin, syuhada, salihin. Baiklah, kita tak payah cakaplah grup-grup ini semualah. Kita cakap grup kita. Dengan para nabiyin ada isu? Tak ada isu. Dengan siddiqin ada isu? Tak ada isu. Dengan syuhada ada isu? Tak ada isu. Dengan salihin ada isu? Tak ada isu. Alhamdulillah, kita atas siratal mustaqim. Kita atas. Maka kalau guru-guru yang dalam fahaman gini, baru kita boleh belajar dengan dia. Baru kita boleh belajar dengan dia. Kemudian apa isi kandungan pelajarannya itu, kalau kita sempat dah masuk insya-Allah ya. Insya-Allah. Jadi kita dah identify grup yang mana yang kita nak ikut. Grup yang tidak ada isu dengan nabiyin sedikit ni kita tak sebut mana-mana tau. Kita tak sebut fulan punya fulan, fulan punya fulan. Cuma grup yang betul lah grup yang atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ialah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ialah tidak ada isu dengan nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Kalau grup kita ada isu dengan mana-mana ini, kau kena semak balik. Kau kena semak balik. Kenapa dia tak suka Sayyidina Abu Bakar? Kenapa dia tak suka Imam Syafi'i? Kenapa dia tak begitu dan begini semua? Kena semak balik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, nampaknya pengamalan akidah dalam masjid ini clear. Kita tanya tadi, tak ada satu pun gaduh dengan Nabi Muhammad. Tak ada satu pun gaduh dengan Sayyidina Abu Bakar. Tak ada satu pun bergaduh dengan imam-imam kita. Bermakna clear. Daripada grup ini kita boleh belajar. Daripada grup ini kita boleh belajar. Alhamdulillah kita dapat identify satu grup yang selamat. Sebab apa ya? Nabi dah bilang ya. Nabi dah bilang satu saja yang selamat, yang lain tidak ya. Jadi kita tak dibilang sama semua belajar agama. Kalau dengan Tuhannya sendiri kau dah sifatkan yang tidak-tidak, bukan belajar agama tu. Belajar yang merosakkan agama namanya. Ya, kau belajar apa? Saya belajar merosakkan agama. Orang belajar agama, kau belajar merosakkan agama. Yalah, kalau ini lain pahamannya, ini lain pahamannya, tak merosakkan agama tu namanya. Jadi kita tak payah cakap yang rosak agama. Kita nak belajar yang agama. Betul ya. Baik, kita dah identify grup ini, kita boleh belajar daripada grup ini. Dan kita boleh tahu grup ini betul tak betul. Baik, dalam ilmu tauhid tuan-tuan sekalian, kita belajar sifat-sifat Allah. Dan yang susun ilmu ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Dan kita pahamannya ada dua imam, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Dan ini bukan ilmu dia ya. Ilmu ini semua inilah keimanannya Rasulullah. Itulah yang disebut. Cuma pada zaman dia banyak orang bercelaru, maka disusunkan ilmu tauhid ini. Macam kita bilang mazhabnya Syafi'i, tapi syariatnya siapa? Syariat Rasulullah. Hadis saja kita sebut hadis Bukhari, hadis Muslim, itu cakapan Imam Bukhari ke? Cakapan Rasulullah. Cuma disembahkan dengan dia. Cakapan Rasulullah, cakapan Imam Bukhari, tapi bicara Rasulullah. Begitu juga ini ilmu tauhid ini ya. Dan dalam ilmu ini kita akan belajar sifat-sifat Allah. 20 sifat yang wajib bagi Allah. Jadi apabila kita belajar sifat itu dari awal sampai akhirnya, kita tahu yang lain selain daripada Allah yang mereka sembah, tak ada satu pun mana manusia di penjuru dunia yang menyembah selain daripada Allah, yang mereka sembah tu ada satu sifat pun yang daripada sifat yang 20 ini. Yang kita sembah Allah, sifatnya wujud, ada, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis dan seterusnya. Apabila kita dah belajar itu, kita tengok satu-satu kau boleh semak. Yang fulan sembah, yang fulan sembah, yang fulan sembah. Ada tak yang mereka sembah tu ada yang kata 20 sifat? Satu daripada sifat ini. Mendengar. Yang mereka sembah mendengar tak? Selain daripada kita, yang mereka sembah tu mendengar tak? Melihat tak? Sedia ada tak? Kecuali diadakan, baru ada. Jadi dengan kita belajar tauhid, mentah-mentah kita boleh tolak bahawasanya yang disembah selain daripada Allah bukan Tuhan. Budak kecil pun boleh tahu yang disembah selain daripada Allah bukan Tuhan. Kenapa? Takkan Tuhan tak bercakap, takkan Tuhan dibuat orang, takkan Tuhan diukir orang, takkan Tuhan dilukis orang, takkan Tuhan berbentuk gini, takkan Tuhan ada bersifat seperti begini, takkan gini, maknanya bukan Tuhan. Maknanya bukan Tuhan ya. Kerana yang nama Tuhan ialah sedia ada, wujud, qidam, lama, sedia ada, baqa, kekal abadi. Kekal abadi, kekal abadi.
tak perlu di repair, tak perlu di plaster, tak perlu di polish. Allah, dah memang Tuhan sedia ada dan kekal abadi. Sifatnya tidak ada sekutu baginya. Dan sifatnya itu bersalahan dengan segala yang baharu. Mukhalafatu lil hawadith. Apa pun tak sama sifatnya, perbuatannya, zatnya tak sama walau sedikit sekalipun. Tidak sama. Tidak sama. Jadi kalau Tuhan kita baca, kita perlu tahu. Jadi kita jangan bayangkan Tuhan macam kita. Kalau Tuhan bilang apa? Tuhan bersemayam di Arash. Kita tahu, kita tak boleh bayangkan macam raja bersemayam di singgasana. Tak boleh. Apa maksudnya? Tuhan saja mengetahui maksudnya. Kalau Nabi sebut tangan Allah atas jemaah, jangan kita bilang Tuhan bertangan. Kita kena faham maksudnya ialah pertolongan Allah atas jemaah. Kenapa? Aku dah belajar Tuhan takkan macam makhluk. Tuhan mengatakan kalau kau datang kepada aku berjalan, aku datang kepada kau berlari. Jangan bayangkan Tuhan tu boleh jogging. Tidak. Itu maksudnya Tuhan menerima hambanya lebih daripada hambanya menerima Tuhannya. Habis apa pasal pula Nabi naik Mi'raj di langit? Kan Nabi jumpa Tuhan. Nabi jumpa Tuhan, Nabi nampak Tuhan. Nabi di mana? Di atas. Kalau gitu macam mana kau tak bilang Tuhan tak di atas? Nabi naik atas. Kau kena faham yang di atas Nabi Muhammad, Tuhan tak bertempat. Habis cerita. Yang di atas Nabi Muhammad. Siapa yang naik? Siapa yang naik tunggu sampai langit ketujuh? Siapa? Jibril. Sampai itu batas dia. Siapa yang naik lebih tinggi lagi? Nabi Muhammad. Jadi yang naik tinggi siapa? Yang naik tinggi Nabi Muhammadnya sahaja. Tuhannya tak di atas. Kenapa? Di atas. Kalau Tuhan tak di atas, Tuhan walau Nabi Muhammad di mana pun, Tuhan tak berada di situ. Kerana Tuhan tidak bertempat. Yang naik di atas Nabi Muhammad. Dan kenapa di atas itu? Itulah position Nabi Muhammad. Itulah level Nabi Muhammad. Itulah kedudukan Nabi Muhammad. Di situ Allah Ta'ala izin Nabi melihat Tuhan dan bicara dengan Tuhan. Dan Tuhannya tidak di atas. Macam orang dah mati. Orang meninggal, rohnya dibawa naik. Ketika di atas, Allah sebutkan dia, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang naik siapa? Rohnya. Rohnya naik ke atas, Tuhannya tak di atas. Yaumil akhir kita dihisap, kita akan berdiri menghadap Tuhan. Kita menghadap Tuhan, tetapi Tuhan tak depan kita. Sebab Tuhan tak depan, tak belakang, tidak atas, tidak bawah. Depan, belakang, tengah, tepi, atas, bawah, arah, itu semua adalah tempat. Tempat adalah makhluk dan Tuhan tak dilingkungi makhluk. Tuhan tak dilingkungi makhluknya. Jadi walau kita berdiri depan Tuhan pada masyarakat, kita dihadapkan pada Allah Ta'ala, tapi tidaklah Tuhan berdiri depan kita. Nabi Muhammad nampak Allah ketika Nabi di atas Mi'raj. Nabinya yang di atas, Tuhannya tak di atas. Kalau kita belajar ilmu tauhid, kita akan dapat memahami yang sedemikian. Kalau kita tak belajar ilmu tauhid, kita akan memandang Tuhan di atas, Tuhan bertangan, Tuhan boleh lari. Kita bayang kalau kita Tuhan dengan jiran sebelah kita lebih kurang ajalah. Sebab jiran aku kadang naik atas, kadang turun bawah. Jiran aku ada bertangan, jiran aku boleh jogging, dia boleh lari. Astaghfirullahalazim, naudzubillahi min zalik. Kalau kita tak belajar tauhid, orang cakap gitu kita iyakan. Kalau kita ada belajar tauhid, paling tidak kalau kita tak tahu penjelasannya, kita akan bertanya, Ustaz, apa makna ya Tuhan di atas? Apa makna Tuhan berlari? Jadi kita tahu bahawasanya untuk memahami bahawasanya Tuhan tu lari, bukan itu. Pasti ada makna lain. Paling tidak otak kita akan berhenti dulu, akan tanya, apa makna Tuhan akan datang pada kita berlari? Apa makna tangan Tuhan atas jemaah? Kenapa? Automatik dia punya mind, akal dia akan reject bahawasanya Tuhan itu ada tangan macam kita. Tuhan tu ada punggung boleh duduk. Kalau tak belajar tauhid, terima bulat-bulat. Orang cakap pun Tuhan yang bilang dia ada tangan, bukan kita bilang. Tuhan yang bilang dia boleh berlari, bukan kita yang bilang. Dia yang bilang, tapi yang cakap dia. Kena ikut faham sifat dia, bukan kita. Kalau suatu orang besar saja dia bilang, saya makan, dah tentu dia punya makan dengan kita tak sama. Kita setakat makan nasi kandar, dia makan macam-macam. Cara dia punya makan pun lain, cara dia punya masak pun lain. Kau jangan samakan. Kau bayangkan dia makan macam kita makan roti canai, makan apa semua. Kau dia bilang dia makan di sarapan, kau jangan bayangkan dia sedang minum dekat warung. Lain macam. Lain. Kalau dah dia sebut makan, dia sebut sarapan, dia sebut saya sedang berriadah. Kau jangan bayangkan dia tengah main badminton macam kita.
Dia punya raket dia tu saja harganya 3,000 punya raket. Kau dia gitu. Kau jangan bayangkan dia main badminton. Jadi kan badminton itu macam badminton kita. Ini siapa yang cakap? Kalau disebut badminton dia tu saja, bola badminton itu aja 15,000 umpamanya lah. Kau jangan bayangkan, sebab dia lain pada kita. Dia orang kaya, dia orang besar. Ini Rabbul Alamin, maha kaya, maha besar. Sudah tu tak sama. Dia yang bilang, dia berlari. Dia yang bilang, dia bersemayam. Dia yang bilang, tangan dia. Tapi kau kena faham, yang cakap ni siapa? Tuhan. Dan dia cakap tu mengenai sifat dia. Dan sifat dia tak sama dengan kita. Maka dia saja yang memahami apa maksudnya. Kalau orang besar ke raja bilang, beta sedang beradu. Kau tak boleh imagine. Dia saja yang tahu macam mana katil dia. Dia saja, kalau beta sedang santap, dia saja yang tahu macam mana hidangan dia. Kau tak boleh nak terimagine. Apa lagi kau nak bayangkan? Maknanya dia tengah makan nasi lemak, agaknya jauh sekali. Itu kita, kau jangan bayangkan. Begitu. Dia bilang, ya, bermakna dia sedang santap, dia sedang beradu. Peraduannya bagaimana, santapannya macam mana pun aku tak tahu. Itu setakat orang besar, setakat kalau raja, setakat kalau orang besar. Ini Rabbul Alamin. Dia cakap terhadap apa perbuatan dia. Bagaimana, dia saja maha mengetahui. Jadi kita belajar tauhid clear sekali. Dan tambahan kita kalau belajar tauhid, hati kita tenang, tuan-tuan sekalian. Kita tahu Allah kudrah iradah. Khususnya nak akhir zaman ini, kalau tak ada belajar tauhid susah. Kita orang-orang Islam diberikan Allah Ta'ala bulan puasa. Di samping kita puasa kan kita suruh menghayati ibadat puasa. Tolong menghayati bahawa Tuhanmu tu sifatnya kudrah, bahawa tidak satu pun bergerak, tidak satu pun terpenuhi, tidak satu pun terlengkap kecuali dengan Allah yang buat, bukan yang kita buat. Kita nak kaitkan sikit ilmu tauhid ini dengan akhir zaman, ya. Akhir zaman, umat Islam akan diserang oleh orang-orang yang tak beriman. Bukan satu tau, setiap penjuru mereka akan datang, dan kita dalam keadaan lemah. Akhir zaman, umat Islam akan lapar tau, tak ada makanan. Pihak mereka mewah. Tapi subhanallah, bulan puasa kita dapat rasa tau. Yang mengenyangkan kita bukan makanan. Kita makan sahur berapa banyak lah. Sampai pukul 3, pukul 4 kita masih boleh bergerak, masih boleh bekerja. Tapi kalau kita tak puasa boleh tak? Pukul 10 tak sarapan aja dah lapar lain macam. Pukul 2 tak makan tengah hari dah sarapan, tak makan tengah hari aja dah lain macam. Jadi yang mengenyangkan kita bukan makanan, Tuhan. Dan aku dah rasa pada bulan Ramadan, yang membuat kita tak dahaga bukan minuman. Ini kita cakap setengah jam je tak minum dah rasa haus. Bulan puasa dari pagi sampai petang, panas pulaknya, kuliah ceramah. Boleh tahan dahaga aku. Yang menghilangkan dahaga aku Allah, bukan air. Jadi kalau kita ada kuat tauhid kita, Allah yang punya kudrah, pada kita tu tak ada makan, tak ada apa, yang kita makan pun dari Allah, kita kenyang pun dari Allah. Maka tanpa makan boleh kenyang kalau didatangkan dari Allah. Daripada ketika itu, kalau orang yang kuat tauhidnya, ya Allah, perut aku serahkan kau, ya Allah. Kau mengetahui perut aku dah lapar sekarang, aku tak tahu. Sebab itu kalau lah akhir zaman sebutnya subhanallah, subhanallah, kenyang diri. Begitu ya, akhir zaman. Dan akhir zaman, subhanallah, kita tahu Allah Ta'ala sifatnya iradah. Allah Ta'ala yang berkendak, dan kendak dia saja yang lulus. Kendak makhluknya tak lulus kalau tidak bersesuaian dengan kendak dia. Semuanya itu menurut kehendak dia. Kalau kehendak kita tu setakat apa, kita diberi kehendak daya kita saja, level kita. Kalaulah sampai satu zaman lah, tak tahu kita jumpa tak jumpa, orang jahat punya banyak dengan senjata mereka, dengan apa semua. Telawankah kita? Kita tak terlawan, Allah terlawan. Dan tak ada siapa boleh lawan Allah. Sebab kita tahu Allah kudrah, Allah iradah. Satu kuasa besar, 10, 1000 kuasa besar pun tak boleh lawan kuasa Allah yang maha besar. Kita tahu Allah Ta'ala punya kehendak juga lulus. Jadi kita tahu tauhid, kita punya prinsip kuat. Kita tahu kau ada apa senjata kuat sekalipun, Tuhan tak izin, tak boleh ledak. Senjata ledak dengan izin Allah. Tak boleh ledak. Kita akan tahu, kita akan perlukan ilmu, penuh yakin pada Allah Ta'ala. Macam mana kau nak timbul yakin kalau kau tak kenal pun Tuhan tu? Macam mana kau nak meyakini fulan itu pandai masak kalau tak kenal pun bahawasanya dia tu pandai masak? Macam mana kau tahu bahawa Tuhan tu boleh membantu kalau kau tak tahu bahawasanya dia tu kudrah? Macam mana kau nak tahu bahawasanya semua berlaku ikut kehendaknya kalau kau tak tahu bahawa sifat itu berkehendak, iradah? Jadi kita tahu,
Dan kita boleh tahu, kalau kita tahu kita kenal tauhid, kita jadi orang yang confident. Jalan malam drive sendiri pun tak takut. Kenapa? Aku tahu Allah ada. Aku tahu Allah memerhati. Aku tahu Allah memerhati. Bahkan kadang-kadang kita disakiti orang ataupun kita dapat satu kesakitan, kita tidak mengeluh pun, kita tak nak minta apa-apa. Aku nak mengeluh kepada yang maha mengetahui. Itu Allah Ta'ala sifatnya ilmun. Jadi, ya Allah, fulan kacau aku. Ya Allah, fulan fitnah aku. Kau tak payah cakap, dia dah tahu semua. Dia tahu semua. Dan itu perkara berlaku pun dengan kehendak dia. Dan itu berlaku perkara atas diri kita pun dengan kasih sayang dia. Fulan berdosa tapi kita dapat pahala. Dah. Komplain pun tidak. Tenang sebab kita tahu Tuhan itu sifatnya ilmun, maha mengetahui. Dah masuk waktu ya. Dia buat azan dululah. Secara ringkas, dalam pelajaran tauhid, apa yang kita akan pelajari ialah sifat-sifat Allah. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil. Mustahil Tuhan bersifat begini-begini. Tujuan untuk mengenal Allah. Tujuan sampai kita jangan sampai mempertuhankan selain Allah. Orang yang tauhidnya tak betul ataupun tak belajar tauhid, dia itulah golongan yang paling mudah menjadi pengikut Dajjal, naudzubillah. Sebab dari sekarang pada konsep dia, Tuhan dengan makhluk ada sifat yang sama. Jadi dipandang Dajjal, apabila Dajjal mengaku Tuhan, dia tak tahu sifat Tuhan macam mana. Dia iakan. Dalam tauhid kita akan belajar sifat-sifat pada malaikat. Malaikat-malaikat Allah, sifatnya amanah, sikapnya tidak buat salah. Tak belajar tauhid jadi macam setengah-setengah. Agama lain mengatakan malaikat Jibril tak betul, dia tak hantar wahyu, patut hantar pada orang kami, hantar pada Muhammad pulanya. Tak belajar tauhid, kita boleh cakap sesuka hati kita. Malaikat pun buat silap, takkan kita tak buat. Siapa bilang malaikat buat silap? Astagfirullah, kau cakap gitu batal syahadat. Kalau malaikat buat silap bermakna wahyu pun ada silap. Itu dia punya mafhumnya. Kan juga mesti kita dengarkan orang cakap, takkan orang tak buat silap. Kita, malaikat pun buat silap. Dan kau buat silap, kau bilang malaikat pun buat silap. Astaghfirullahaladzim. Kita akan belajar kitab-kitab Allah. Kalau semua dalam kitab Allah benar belaka. Allah Ta'ala dah turunkan kitab-kitab dan suhuf-suhuf. Yang kita wajib imani ialah 4. Dan yang kita pegangan kita yang satu, iaitu Al-Quran Al-Karim. Itu dari Allah, sikit pun tak manusia campur tangan. Walau satu titik, walau satu baris sekalipun. Semuanya dari Allah. Kalau kita tidak belajar ini, maka orang boleh bawa yang lain. Oh, ni ada different version. Oh, this one ada maybe ada silap. Ada orang bilang dalam Quran ada satu je tu sebetulnya silap. Tersalah tulis. Kalau kau boleh bilang satu, orang lain bilang ini salah, bermakna ada cacatnya. Tak boleh. Kalau kita tak belajar betul-betul, banyak ada orang mengatakan ada setengah-setengah ayat tersalah tulis. Nak tulis titik, tertulis mim. Jadi maknanya jadi lain. Tak boleh. Tak ada salah pun. Walau titik sekalipun tak ada salah Al-Quran Al-Karim. Ya. Baik. Kemudian belajar sifat-sifat Rasul. Kalau kita tak belajar sifat-sifat Rasul, kita mengecehkan Rasulullah. Teman Rasulullah sama setakat messenger saja, tukang hantar risalah saja. Na'udzubillah kau cakap begitu. Sampai kita kalau buat silap, kita boleh mengatakan Nabi pun terpaksa mukir janji. Bila masa Nabi mukir janji? Pandai-pandai kau yang mukir janji, tak dapat tepati janjimu, kau bilang Nabi mukir janji. Ini semua perkataan biasa kita dengar sekarang ini. Biasa kita dengar gini. Batal syahadat. Manakala tidak, Nabi mengatakan akhir zaman orang petangnya mukmin, paginya kafir, paginya mukmin, petangnya kafir. Pasal dia cakap malaikat, suka hati dia. Cakap Nabi, suka hati dia. Cakap kes syurga dan neraka, suka hati dia. Tapi kemudian dia syahadat, masuk Islam balik semula. Dia sembahyang, masuk Islam balik. Besok cakap bukan-bukan lagi. Allah. Percaya tentang hari kiamat. Kalau tak belajar tauhid, kita tak tahu hari kiamat tu. Apa-apa tanda-tanda kiamat, bila menjelang kiamat kita rasa macam lagi lama lagi. Rupanya dari depan mata kita. Tak belajar tauhid itu salah satu pada mata pelajaran yang kita akan pelajari dalam bidang tauhid kita, ya. Percaya qada dan qadar Allah Taala. Full confident, semuanya daripada Allah Taala. Kalau kita elok sekalipun, memang itu dari Allah, jadi kita tidak angkuh, kita tidak sombong. Kalau dapat perkara tak elok pun, kita tidak begitu putus asa. Kita bilang itu kehendak Allah dengan bijaksananya. Jadi kita tak menyalahkan sana, tidak menyalahkan sini, tak sampai kita kecewa terjun flat. Na'udzubillah min zalik. Kerana dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita belajar tauhid, clear, selamat.
Kalau dah kita mempertuhankan Allah dengan sifat Allah Ta'ala yang maha agung dan mulia, sedikit pun kita tak cemarkan dengan sifat-sifat makhluk, ya, barulah Allah akan ajarkan kita tentang macam mana nak ibadat kepadanya. Dengan baiknya Allah akan ajarkan kita, barulah elok ibadat. Sebab ya, syarat sah segala ibadat ialah iman, ya. Kalau iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada, ya. Syarat sah segala ibadat ialah Islam, ya. Syarat sah puasa Islam, syarat sah sembahyang Islam. Kalaulah imannya tak betul, akidahnya tak betul, susah kita nak cakap Islamnya tu. Maka pelaksanaannya tak betul dan pelajarannya pun tak akan betul. Dan kalau dah syariatnya tak betul, akhlaknya jauh sekali. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi wajib belajar tauhid, tuan-tuan sekalian, dia. Cari buku, cari guru, bayar pun tak apa. Kalau masjid ada cari pelajaran tauhid lagi bagus. Cari guru yang sefahaman dengan kita. Kalau tak ada, cari guru. Kalau siapa dah pastian tapi belum pernah khatam sifat 20, bermakna kita teruk, bermakna kita tak bagus, terus terang cakap. Bermakna kita cuai, kita tumpukan pelajaran kepada yang lainnya, tetapi tentang pelajaran ilmu tauhid kita tidak pelajari. Wajib cari guru belajar. Bayar pun tak apa, perlu ambil cuti, ambil weekend course pun tak apa, pasal hujung minggu saja menghadap tuan guru. Pasal hujung minggu, pokoknya kena put effort. Jadi kita kenal akan apa pelajaran ini, kita tahu apa yang wajib kita pelajari. Wallahu a'lam bisawab. Tuan-tuan sekalian, saya minta diri dulu, ya. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Ta'ala kita malam ini kita diberkati dan diterima Allah Ta'ala. Terima kasih banyak atas peluang yang diberikan. Minta maaf atas segala silap-silap. Kita mohon agar Allah Ta'ala berikan kita iman yang betul, iman yang betul, akidah yang betul, tidak lari, tidak seleweng, tidak salah pun sikit, ya. Tak guna menegakkan benang basah. Pahaman kami betul, pahaman kami betul. Yaumil akhir takut Tuhan reject. Kalau Tuhan reject ketika itu, macam mana kau nak syahadat balik? Kalau na'udzubillah, kalaulah ibadat ada tercacat sikit pun boleh jadi dapat pengampunan. Tapi kalau dah akidah lari, susah tuan-tuan sekalian, ya. Susah nanti itu. Padahnya ialah apa? Na'udzubillah min zalik. Tuhan tak terima. Tuhan tak terima. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.